Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bahagia Tuan Imam, Tuan Bilal dan juga Tuan Siap, Tuan Pengurusi, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah. Pertamanya syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, malam ni kita dapatlah sekali lagi meneruskan bacaan kitab kita ni, menyambung daripada yang minggu yang lalu. Sebelum tu sedikit pembetulan lah. Minggu dulu saya ada cerita tentang bagaimana Nabi dihina dengan cara diletakkan najis ataupun isi perut unta kat tengkuk Nabi kan. Masa tu kita cerita yang buat angkara tu Abu Jahal. Abu Jahal ni, dia dalam kisah tu diceritakan dalam sejarah dan sirah iaitu Abu Jahal. Ketika itu Abu Jahal tengah dengan geng dia tengah membuat sembelihan. Memang orang Arab dulu dia menyembelih dekat dengan Kaabah. Jadi menyembelih, kemudian ketika itu Nabi sedang bersolat. Masa tengah melapah tu Abu Jahal kata, siapa yang sanggup ataupun siapa yang berani pergi kacau Muhammad tu sembahyang. Lebih kurang macam itulah. Dia cabar ramai-ramai tu. Jadi ada seorang pemuda nama dia Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Ni samsing lah ni. Dia kata dia buat. Dia pun diambilnya perut unta yang besar tu, dia letak di tengkuk. Jadi yang mencabar tu ialah Abu Jahal. Yang perlakunya siapa? Budak ataupun anak muda. Itulah sedikitlah silap nama lah. Terima kasih pada ada jemaah yang perasan. Biasalah kadang-kadang cerita ni kita lama ataupun tak berapa nak ingat dia punya dia punya nama-nama, sebab dia lingkaran tu kejahatan ni Arab ni, kejahatan yang buat pada Nabi ni, itulah orangnya. Yang jahat keliling Nabi ketika itu ialah siapa? Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf ni tekong-tekong ni. Yang lain tu ngikut je. Jadi yang nama-nama popular ni itu dia. Baik. Kita sambung Seorang sahabat pernah minta pada Rasulullah dalam bab sabar dan pemaaf ni lagi. Seorang sahabat pernah minta pada Rasulullah, minta nasihat. Ya Rasulullah, bagi nasihat. Ataupun ya Rasulullah, bagilah wasiat kat saya. Qala rajulun lil nabi, "Ausini wala tuksir alayya, la'alla la ansa." Seorang lelaki jumpa Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, tolong beri nasihat ataupun beri wasiat kepada aku yang ringkas saja." Ya Rasulullah, tolong bagi saya nasihat yang paling ringkas, yang mana kalau saya dengar nasihat ni saya takkan lupa dah. Panjang-panjang saya payah nak ingat. Kita pun kalau panjang payah nak ingat. Ni seorang minta ke Nabi, dan Nabi buat. Nabi bagi nasihat tu memang ringkas, tapi sangat memberi makna yang mendalam. Bukan kepada lelaki itu saja, bahkan kepada kita. Jadi lelaki ni kata, "Ya Rasulullah, ausin, beri saya wasiat, la taksau, jangan banyak-banyak. Jangan panjang-panjang." Maknanya dia kata, "Alayya la tansa." Dengan beri nasihat padaku yang ringkas padaku, la'alla la tansa. Dengan nasihat tu nanti aku tak akan lupa dah sampai bila-bila. Qala, kata Nabi apa? Nabi bernasihat memang betul, 2 patah perkataan je. Nabi bernasihat. Apa dia? La taghdab. La taghdab. Apa makna la taghdab? Jangan marah. Ataupun kita kata bahasa kita nak faham, jangan cepat marah. Tu. Nabi ni memang pesen Nabi, siapa yang datang bagi nasihat, Nabi akan bagi nasihat, dan biasa nasihat Nabi tu memang kena dengan perangai orang tu. Itu Nabi. Siapa yang minta nasihat dan Nabi akan bagi nasihat, walaupun siapa orang tu, dan nasihat Nabi tu memang kena dengan perangai orang tu. Jadi orang ni dia jenis orang yang jenis baran sikit. Rasulullah SAW selalu beri nasihat pada orang yang datang dengan yang minta apa-apa panduan apa semua kan. Nabi biasanya akan bagi mengikut tabiat orang tu.
tabiat ni ada orang yang datang memang Nabi kenal, sahabat yang dekat, tapi kadang-kadang orang yang jauh yang tak kenal, tapi Nabi tahu tabiat. Ya. Dia Nabi ni seorang yang Allah berikan satu keistimewaan. Keistimewaan maknanya Nabi boleh kenal kita siapa, walaupun kita tak pernah jumpa Nabi. Dalam Islam dipanggil kasyaf. Satu kelebihan yang ada ialah kasyaf dipanggil. Kasyaf ni tengok kita ni tahu dah. Ya, tengok tuan, tahu dah tuan ni macam mana gagang walaupun tak kenal. Ya, antara ulama, ya, antara orang yang Allah beri kasyaf juga ialah Al-Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i itu adalah orang yang kasyaf. Dia kenal, dia tengok orang, dia tahu dah orang ni buat apa tadi. Tadi buat apa orang tadi, padahal dia tak nampak. Ini kasyaf. Jadi begitu juga Nabi SAW. Nabi kalau bagi nasihat memang tepat. Sebab apa? Nabi tahu, Allah berikan ilham dari Nabi, pelakuan perangai orang ni macam ni. Jadi orang ni biasa memang begitu. Nabi akan bagi nasihat tu memang tepat. Itu kelebihan Nabi. Itu dipanggil Nabi ini seorang yang fatanah, bijaksana. Ya. Kita kadang bagi nasihat tapi tak kena nasihat kita. Kan? Kita nak bagi nasihat tapi nasihat kita tak kena pun dengan apa yang orang tu patut nak dinasihatkan. Saya tak macam tu, dia kata. Malunya kita. Kan? Kita beria bagi nasihat, tiba-tiba kata, saya tak ada pula macam tu. Kan kacau. Tapi Nabi tidak. Ini hebatnya Nabi. Ya. Tu dia. Zaman jahiliyah dihapuskan Rasulullah SAW pada pokoknya dua benda. Nabi pada bila Nabi datang bawa agama Islam ni, Islam ni ajar orang yang biasanya ataupun yang basicnya, selain daripada agama mengenal Allah ataupun penyembahan kepada Allah, dua benda lain yang dibawa oleh Islam ni kepada tradisi yang ada pada orang Arab ni. Tradisi dia ialah satu bodoh, satu lagi sabar, pemarah, buang. Ya, satu benda ialah kebodohan. Kebodohan ni maknanya mereka ni satu, ya, apa yang mereka lihat dengan mata itu, itulah yang mereka nampak, yang mereka fikirkan. Mereka tak fikirkan di sebalik. Ini yang jenis nampak pokok besar jadi Tuhan. Ya, nampak pokok besar, nampak busut, nampak apa, semuanya dikatakan sebagai yang boleh membantu kehidupan. Contoh, memang betul zaman Nabi SAW, ya, antara bila Nabi dah Islam dah tersebar, bila Mekah tertawan, ditakluk dan Fathu Mekah, Nabi hantar sahabat-sahabat pergi kepada beberapa kabilah yang ada patung berhala. Nabi suruh sahabat musnahkan. Salah satu, tak silap saya, patung tu nama Hubal ni patung besar yang diletak pada pokok. Diletak dekat batang pokok, dekat pangkal pokok tu. Pokok yang sangat besar, di situ ada patung Hubal. Jadi sahabat pergi tebang. Ya, dalam tafsir ada cerita kisah ni, bagaimana ketika sahabat tu nak tebang, ada makhluk di situ. Makhluk yang hidup. Berupa seorang perempuan yang rambutnya panjang sampai ke tanah, berwarna putih dan bertelanjang, bogel. Ya, dan dibunuh oleh sahabat. Syaitan lah tu. Ya, benda yang dipuja ni dia akan ada lah, benda yang apa? Syaitan yang akan pada tu, ya. Jadi begitu. Jadi satu kebodohan, satu lagi ialah kena sabar. Kebodohannya ini dia, benda yang Nabi Islam bawa. Satu lagi ialah penyabar. Jangan cepat kita menyalahkan orang. Jangan cepat kita menganggap apa yang orang buat, ya, tidak kena dengan kita. Kadang-kadang pada pandangan kita betul, kita nampak orang buat salah, tapi belum tentu. Sebab boleh jadi kita yang salah, pandangan kita yang salah, jadi tak kena. Ya. Kemudian datanglah Islam, ya, nak buang benda ni, menghentikan kehancuran dan menegakkan kehidupan masyarakat berdasarkan prinsip keutamaan. Apabila keutamaan belum dapat tercipta, maka sekurang-kurangnya harus ditegakkan keadilan. Maknanya Islam ni bawa nak buang benda-benda sifat
tak sabar dan juga sifat apa buruk tadi, bodoh tadi, Islam bawa. Nak bawa benda-benda yang utama. Ya, Islam ni dia utamakan benda yang lebih utama. Ya. Sebab tu dalam Islam ni dia ada satu dipanggil ilmu fiqh. Ya, satu ilmu fiqh dipanggil fiqhu aulawiyat. Ya, Islam ni dia mementingkan keutamaan. Ada satu ilmu fiqh dia namanya fiqhul aulawiyat. Ilmu fiqh keutamaan. Mana yang nak utama? Kita dalam kehidupan kita ni kita akan berhadapan dengan konflik ataupun kita akan berhadapan dengan situasi, nak pilih mana? Nak pilih mana? Mana yang utama? Ada dua pendapat yang bercanggah. Mana nak utama? Mana bagi kita nak pegang? Kita tak nak pakai dua-dua. Contoh yang terbaru ni. Ni sekadar cakap je lah. Saya tak nak beri jawapan. Contoh yang baru ni, pelakon. Dua orang pelakon berkahwin. Sabri Yunus dengan Angelina Tan. Kan? Dia kahwin tu okey lah. Baguslah Angelina Tan pun dah masuk Islam. Kan? Dia pun berkahwin. Bagus, tak ada. Tapi ada konflik. Konfliknya apa? Cara ijab dan kabul. Ni ramai tak tahu ni. Macam mana cara ijab dan kabul tu? Ya, diwakil walikan kepada Mufti Perlis, Dr. Asri. Dibuat. Saya pun tak tengok video tu sebenarnya. Saya tak tengok. Ya. Video tu saya tak tengok. Dan saya pun tak nak komen apa. Tapi dibahaskan. Antara orang yang kuat membahaskan ni ialah ulama Nusantara, Syekh Nuruddin Al-Banjari. Syekh Nuruddin, dia bukan calon orang, tuan-tuan. Ya, walaupun dia ni orang Indonesia, dia kahwin dengan orang sini, orang Kelantan. Dan dia ada beberapa pondok di Malaysia ni. Dia buat pondok. Kalau dia memang di Indonesia pun ada, dipanggil pesantren dia. Ada. Di Malaysia pun ada beberapa pondok. Salah satu yang ternama di Janda Baik. Kat Janda Baik tu dia ada pondok dia. Jadi Syekh Nuruddin dia bagi keterangan. Dia kata tidak sah perkahwinan. Kan? Tidak sah perkahwinan tu dari segi ijab dan kabul. Adalah hujah-hujah dia. Tapi bagi yang sepahaman dengan Dr. Asri kata tak ada masalah. Ya, sebab dari segi tu memang betul. Kalau belajar ilmu fiqh ni paling simple bagi orang yang nak ijab dan kabul ni memang ada. Cukup sekadar jawapan dia bila dinikahkan ataupun wali ayah ni nak nikahkan anak, cukup pada dia mengatakan qabil tu. Qabil tu apa makna? Aku terima je, cukup. Ada pandangan. Saya belajar dulu soal agama, tu je lah juga. Cukup perkataan ni qabil tu sebab memadai perkataan yang telah diucapkan tu. Dia hanya mengiyakan perkataan itu. Tapi dari segi bila dibahas melalui mazhab Syafi'i, dia lain sikit. Dia ada perbahasan. Jadi mana betul mana salah? Ya, mana betul mana salah? Tak nak jawab kan? Tu biarlah ahli fiqh yang menjawab. Muftilah jawab. Tunggulah mufti Negeri Sembilan pula jawab. Kan? Jadi sebab mereka ni ilmuwan ilmu fiqh. Kita tak ada. Ya. Pendapat kita pun tak adalah pendapat yang dipanggil yang kukuh, ya. Tak siqah. Satu istilah, ya. Kita ni orang yang tidak layak memberikan fatwa, ya. Tapi itu dia, ada konflik. Jadi bagaimana? Maka tak apa. Bila ada konflik, jangan anggap buruk. Kita jangan anggap buruk, kita jangan kata apalah Dr. Asri ataupun apalah Syekh Nuruddin. Jangan. Islam ini memang dia dibangunkan, ilmu Islam akan berkembang apabila ada percanggahan. Bila ada perbezaan pendapat, barulah ilmu itu akan berkembang. Ingat tak dulu masa kita mula-mula sembahyang Jumaat 12 orang? Kan? Berapa ramai orang tak lawan? Kan? Berapa ramai orang kata, tak sah sembahyang Jumaat 12 orang. Tapi bila berlaku perbahasan, berlaku perbincangan, kita nampak rupanya tidak ada masalah pun. Kan? Itu contoh
Masalahnya apa? Masalahnya apabila kita kecam orang tu. Kita kecam buruk orang. Ini tak jadi. Islam bukan begitu. Zaman sahabat, zaman Nabi, selepas Nabi wafat, sahabat-sahabat pun tak sama pendapat. Sebab itu zaman selepas Nabi, bila Nabi wafat, dipanggil zaman sahabat ni, ada mazhab ni, dipanggil mazhab apa? Mazhab Abdullah bin Az-Zubair. Ada mazhab Abdullah bin Umar. Sebab mereka ni tak sama pendapat. Ada benda-benda yang mereka bercanggah. Dari segi furuk dia panggil. Furuk ni apa? Benda-benda yang remeh, yang kecil, yang tidak ada berkaitan dengan hukum agama yang tetap. Itu. Ya. Jadi kita raikan perbezaan. Walaupun dia kata ini tidak sah. Itu pendapat. Ya. Jadi itulah dia. Agama memang begitu. Ya. Sebab tu kalau kita tengok, ya, kita tengok kalau dalam kita nak kira dalam solat kita pun mazhab pun berbeza pendapat. Kan? Mazhab Malik, mazhab Abu Hanifah bismillah tak boleh baca Fatihah. Tapi mazhab Syafi'i kalau tak baca Fatihah nyaring, bukan tak baca, tak dizahirkan. Tak dibaca secara zahir kuat. Dibaca secara sir perlahan. Tapi kalau Imam Syafi'i kita pegang ni tak baca bismillah secara zahir ni, sah tak solat? Tak sah. Tak sah solat tuan-tuan pergi masa haji Mekah atau tak sah sembahyang. Kan? Walaupun jadi makmum belakang. Makmum kalau imam tak sah, makmum tak sah. Kan? Kita solat, imam batal, kita duduk belakang. Walaupun kita betul semua, tak sah sembahyang kita sebab imam batal. Itu dia kan. Tapi itulah perbezaan. Ya. Walaupun ada melibatkan macam hukum tu besar, tapi dia adalah perbahasan. Maka barulah kita akan nampak, barulah ada perbincangan. Kenapa dikatakan sah, kenapa dikatakan tidak sah? Maka kita akan dapat. Ya, jangan kita bang, buruk kita kecam tak jadi. Ya, yang kecam ni semua tak pandai je. Yang kecam ni orang tak pandai apa pun, tapi dia kecam je. Kalau dia berilmu, dia pandai, dia tak kecam. Ya, jadi begitulah. Baik. Banyak nasihat yang diberikan Rasulullah SAW pada orang Arab yang menjurus ke arah tujuan yang tadilah, ya, untuk ajak buat apa ni, sabar, hilangkan kebodohan, ya, dan juga mengingatkan mereka menjauhi sifat pemarah. Nabi tak marah. Nabi seorang penyabar. Tetapi Nabi adalah orang yang apabila agama dihina, Nabi akan jadi orang yang paling marah. Kita pula kalau hina diri kita, tak, kita marah. Kalau agama dihina, kita tak apalah, kita kata kan. Terbalik. Tapi Nabi, diri Nabi dihina tak marah, tapi kalau agama tidak ditunjukkan dengan dibuat dengan cara dihina, Nabi sangat marah. Tuan-tuan, sekarang ni kita, dunia kita ni, kita lihat bagaimana Palestin sekarang ni. Kan? Palestin sekarang ni teruk. Sekarang ni dihujani dengan bom oleh Israel. Ada satu rencana tu, dia kata bom yang Israel jatuhkan satu hari di Palestin sekarang ni, dalam satu hari bom itu bersamaan dengan jumlah ataupun kekuatan bom yang yang dihantar oleh Amerika ke Afghanistan selama setahun. Kekuatan bom tu, satu hari Israel bom sekarang ni sama dengan kekuatan yang Amerika bom Afghanistan setahun. Macam mana tu? Ini satu rencana dan ditulis oleh seorang wartawan. Ya? Ditulis. Ya? Dan bersamaan dengan berapa persen daripada nuklear. Sangat teruk. Ya? Teruk. Kita tak rasa apa. Kita mercung meletup dan melatah. Kan? Ini bom. Maka seluruh dunia Islam anjurkan, suruh semua orang Islam baca apa, buat kunut nazilah. Kan, kunut nazilah. Kunut nazilah ni apa? Ya. Kunut nazilah ni, dia ada beberapa keadaan disuruh baca. Satu, kalau kita berhadapan dengan musuh dalam peperangan, suruh baca sebab minta Allah jahanamkan musuh. Kunut nazilah ni minta Allah jahanamkan musuh.
Musnahkan musuh betul-betul. Ihzimhum, dalam doa tu. Hancurkan mereka. Wansurna alaihim, dan bantulah kami ya Allah berhadapan dengan mereka. Tu yang akhir. Ada kunut nazilah ni kalau kita terima wabak, contoh Covid dulu. Kita pun semua, ya, imam pun baca kunut nazilah. Ya. Dan juga kunut nazilah ni dalam keadaan-keadaan kita berhadapan dengan bencana. Kemarau, dulu pernah kita kena apa? Jerbu yang teruk. Suruh baca. Tapi ayatnya berbezalah. Doanya berbeza. Dalam kunut nazilah yang dibaca untuk berlawan dengan manusia ni, dengan ancaman musuh ni, ada satu doa yang dibaca dalam kunut nazilah ni, doa Nabi. Ada satu doa iaitu wasallit alaihim kalban min kilabi. Ini doa ni, ya. Doa ni memang buruk sungguhlah. Apa dia wasallit alaihim kalban min kilabi? Wasallit ni maknanya cengkam ataupun gigit. Ya Allah, kamu hantarkan seekor anjing. Kalban tu anjing. Dalam doa kunut nazilah tu, wasallit alaihim kalban. Ya Allah, datangkan seekor anjing min kilabi, daripada anjing-anjing kamu ya Allah, untuk gigit musuh ni, cengkam musuh ni. Dalam doa sebut anjing. Ya. Kita tak faham, jadi kita ya je. Tapi kalau kita faham, meremang bulu ni, meremang tengkuk kita. Sebab imam baca ya Allah, hantarlah anjing tu untuk gigit mereka ni. Doa ni Nabi baca ketika mana Islam tu dihina dengan teruk. Ya, kisah dia, selepas Nabi dapat wahyu, Nabi ni dia bawa Islam ni senyap-senyap. 3 tahun Nabi bergerak secara dipanggil secara sembunyi. Dakwah kepada orang dekat, ya, dakwah kepada kawan-kawan, pada keluarga yang dekat, yang orang kalau Nabi nampak, kalau Nabi cerita dia positif, dia takkan lawan. Tapi dalam itu ada yang terima, ada yang tak terima. Contohnya Nabi dakwah pada Abu Talib. Cakap dengan Abu Talib apa? Tapi Abu Talib tak terima. Tapi Abu Talib tak lawan, tak menentang. Setelah 3 tahun, Nabi dia dapat isyarat daripada Allah untuk dakwah clear. Apa ni? Terus terang. Jangan suruk-suruk lagi. Maka Nabi kumpulkan ahli keluarga dia, kumpulkan sahabat-sahabat dia, kumpulkan kerabat, kawan kerabat dia. Maka Nabi pun dakwah terang-terang. Ya, antara yang masyhur Nabi kata, wahai sekalian, dia kata, ya, kalau aku katakan di balik bukit sana ada musuh yang sedang menanti nak menyerang kita, adakah kamu percaya? Ya, yang dengar ni, yang datang kenduri ni, yang datang liputan Nabi ni kata, kalau kamu yang cakap Muhammad, kami garanti percaya punya. Sebab Nabi ni terkenal sebagai orang yang tak pernah berbohong. Mereka kata, kalau kamu yang cakap Muhammad, kami percaya. Tu. Jadi sekarang Nabi kata, sekarang aku nak beritahu. Ya. Sembahlah Allah. Ya, sembahlah Allah. Dialah Tuhan kamu. Bila Nabi sebut yang ini, yang bangun apa? Cela Nabi siapa? Pak saudara dia, Abu Lahab. Abu Lahab kata, Muhammad, ini kesebab kamu panggil kami. Ini kesebab kamu kumpulkan kami. Nak bawa benda yang kamu faham, yang kamu rasa betul. Abu Lahab bila dia cela Nabi begitu, Allah turunkan ayat Al-Quran, satu surah Al-Masad. Yang musyrik ni, yang melawan Nabi ramai, tapi tak ada seorang pun yang Allah sebut nama dalam Al-Quran kecuali Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan dia akan binasa, Allah kata. Ya. Tu. Allah turun satu surah ataupun satu ayat cela tu Abu Lahab. Abu Lahab bila Nabi bacakan ayat ni, bertambah-tambah bengislah dia. Bertambah-tambah marahlah dia. Ya. Sebab apa? Ada ayat turun untuk dia. Ketika itu anak Nabi ada 2 orang
anak perempuan Nabi, Ummu Kalsum dan juga Ruqayyah. Ummu Kalsum dengan Ruqayyah ni berkahwin dengan anak Abu Lahab. Ya, di samping Abu Lahab tu pak saudara, juga besan Nabi. Tu. Ya. Dia memang orang Arab ni, kahwinan ni memang begitu dekat. Ya, sepupu. Jadi sepupu Nabi berkahwin dengan anak Nabi. Utaibah berkahwin dengan Ummul Kalsum dan Utbah berkahwin dengan Ruqayyah, dua anak Nabi. Ya. Maknanya sepupu dan juga menantu. Bila turunnya surah tentang Abu Lahab ni tadi, Abu Lahab ni jadi marah sangatlah. Marah, dia kata sampai melampau lah, ya. Maka Abu Lahab kata pada anak ni, kau cerailah anak ni, kau cerai isteri kamu tu, ya. Ni jangan. Dan kedua-dua mereka ni menceraikan anak Nabi. Salah seorang tu, Utaibah, dia datang dalam keadaan sangat tidak beradab, berjumpa dengan Nabi, pak mentua bapa mertua dia, dengan kata-kata kejian. Dia keji Nabi, kemudian diludahnya Nabi. Dan dia kata sekarang ni, ya, dia ceraikan isteri dia, anak Nabi. Maka Nabi bila dihina macam tu, sebab ini penghinaan, ini bukan penghinaan pada tubuh Nabi. Dia buat penghinaan tu bukan pada Nabi sebenarnya. Penghinaan tu sebab dia adalah orang yang sangat tak suka pada Islam, sangat benci pada Islam. Maka Nabi mendoakan, Nabi sebut wasallit alaihim kalban min kilabin. Ya. Yang Nabi sebut ni didengar oleh Utaibah. Utaibah bila dia dengar Nabi sebut, ya, hantar anjing kat dia, jadi tak tentu arah. Dia jadi tak tentu arah, terus jadi tak kena, sebut tak kena. Ya. Dia jadi ketakutan yang teramat sangat. Satu ketika, dia orang Arab ni zaman tu, mereka ni keluar berniaga. Satu ketika, rombongan perniagaan pergi ke Syam. Utaibah ikut sekali dalam rombongan ni. Yang Utaibah ikut. Rombongan ni nak sampai ke Syam ni lama. Perjalanan jauh. Sebulan lebih. Jadi sampai petang akan singgah, akan berhenti berkemah. Ya, satu tempat tu berkemah, bunyi anjing. Ada bunyi sakan anjing dekat tengah padang pasir tu, anjing liar. Jadi bila petang tu berhenti situ, bunyi anjing, Utaibah jadi tak tentu arah. Serba tak kena, pandang kiri, pandang kanan, semua tak kena, nak makan apa semua tak kena. Sampai kawan-kawan dia tanya, ni kenapa sampai teruk sangat macam ni? Utaibah kata apa? Kamu tak dengar ke Muhammad doa kat aku apa? Ya. Tu. Nabi doa tapi dia jadi tentu arah. Dia kata kamu tak dengar ke? Sahabat kata kalau Muhammad tu doa tu, biarlah dia doa. Apa nak herannya? Utaibah kata Muhammad kalau dia doa tak pernah lagi tak jadi. Percaya dia. Muhammad kalau doa dia tak pernah pun tak jadi. Jadi malam tu, ya, tidur kemah besar. Utaibah takut. Tidur tu nak tidur takut. Dia tidur di mana? Tengah-tengah. Tidur ramai tengah-tengah, tak tidur tepi. Ya, sebab apa tidur tengah? Kalau anjing datang, orang tepi kena dulu. Ya, sepatutnya logik macam tu lah. Tapi malam itu bukan anjing yang datang. Malam itu Allah hantar binatang yang lebih buas daripada anjing. Apa dia? Singa. Ni padang pasir, mana ada singa masa? Tapi datang singa. Ya, dalam sirah cerita. Ya, datang singa malam tu, masuk dalam kemah, gigit kepala Utbah sampai hancur. Utaibah. Orang lain kiri kanan tak ada apa. Itu dia. Ya. Sebab itulah doa ini dijadikan, disusun, dimasukkan sebagai kunut nazilah. Itu kena baca. Masjid bacalah. Ya. Sebagai satu sokongan kita, sebagai satu doa kita untuk Palestin. Ataupun mana-mana negara yang diancam oleh musuh. Jangan pula orang Songgala ni, Sawah Songgala ni, ya, tak suka Palestin, ya, kesian pula kat Israel.
Ada pula cakap, dah orang Palestin seram dulu. Kan? Kita pula cakap macam tu. Orang Israel tengah duduk elok-elok, dia pergi seram, pergi bom dengan 5 butir bom. 5,000. Tuan-tuan, 5,000 itu sebagai satu tindakan balas atas kekejaman yang dibuat oleh Israel. Berapa ramai orang-orang Palestin yang ditangkap, keluarga mereka tanpa dibicara. Prasangka polis Israel pada orang Palestin ni boleh jadi musuh, tangkap. Budak kecil pun kena tangkap. Berapa ramai orang Palestin yang kena keluar daripada rumah dia sebab nak bagi pada orang Israel. Tu. Jadi kalau kita nak simpati kepada Israel, tak tahulah. Ya. Dan kita tengok bagaimana Israel disokong oleh negara-negara besar. Yang sama je dengan mereka. Jadi kita ni pun nak sama sokong. Kacau lah. Ya. Itu dia. Maknanya, tuan-tuan, ya, kita ni, perasaan kita sebagai persaudaraan kita macam mana. Okey. Baik, mengenai caci maki terhadap seorang Muslim, macam mana orang yang suka memburukkan orang ataupun dia suka hina orang. Nabi kata, sibabul muslim fusukun wa qitalu kufr. Yang mengata buruk pada orang Islam, memburuk-burukkan orang Islam adalah perbuatan derhaka. Dan juga kalau membunuh orang Islam adalah perbuatan kufur. Kufur tu apa? Maknanya ingkar ataupun kafir. Ya? Hadis riwayat Bukhari. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, antara dua orang Muslim, kalau ada dua orang Muslim ni berkawan, ada larangan yang tak boleh dibuat. Apa dia? Iaitu apabila salah seorang mengucapkan kata-kata yang tak baik kepada yang lain, maka dia telah melanggar perintah Allah. Dua orang, ya, Islam, sama-sama Islam, tiba-tiba orang ni mengatakan, mengata buruk pada orang ni, mencaci orang ni, maka dia telah melanggar perintah Allah. Jabir bin Salam, satu kisah lagi, ya, seorang Arab Badui. Jabir bin Salam ni seorang Arab Badui datang mencari Rasulullah sebab nak memahami tentang Islam. Dia orang Arab Badui ni tinggal daripada jauh di luar, tak kenal siapa Nabi, hanya dengar cerita je. Kisah Nabi ni sampai ke semua kabilah tahu, ada kisahnya. Jadi Jabir bin Salam ni dia datang ke Madinah nak kenal siapa dia, orang yang selalu diceritakan oleh orang, ya. Jadi dia datang dengan hasrat dia nak tahu tentang apa yang dibawa oleh Nabi ni, ya. Kemudian dia pun datang, kemudian dia jumpa orang. Dia jumpa siapa-siapa dia jumpa, dia kata, aku dengar ada orang bercakap tentang apa yang diserukan oleh seseorang kat sini. Apa yang dikatakan oleh orang itu, orang lain akan sambut dan akan sebut balik. Apa kalau orang ni cakap, ya, maksudnya Nabi Muhammad lah, yang cakap, orang lain yang dengar, dia akan ulang percakapan dia tu. Tu hadis ni kan. Apa yang Nabi ucap, sahabat akan ulang balik, akan sampai pada orang lain. Mana ada orang lain macam tu? Kan? Kita tak ada dalam dunia ni orang yang dibuat seperti itu. Satu manusia yang bercakap perkataan itu diingat oleh orang lain dan dicakap sebiji seperti mana dia cakap. Kita kalau ulas orang lain bercakap, kita ulas dengan bahasa kita, dengan apa yang kita faham, bukan sebiji dengan apa dia cakap. Tapi sahabat, apa yang Nabi cakap, sahabat dengar dan ingat, kemudian cerita balik seperti mana Nabi sebut. Itu hebatnya. Ya. Jadi Jabir kata dia dengar ada orang macam ni. Ya. Ada orang kalau dia cakap, orang dengar, lepas tu orang cerita balik seperti mana dia cakap. Nak tahu siapa orang ni, nak tengok. Jadi dia tanya siapa orang ni. Jadi orang yang dengar pun akan jawab, oh itu Rasulullah. Ya. Itu Rasulullah. Orang cakap. Kemudian ketika dia minta tunjuk mana Nabi, ditunjukkan tempat Nabi tinggal. Dan ketika dia berjumpa dengan Nabi, ya, Jabir ni ucapkan alaikassalam. Alaikassalam. Kita sebut assalamualaikum. Kalimah tayyibah dia panggil, ya, ataupun kalimah, ya, yang kita kena ucap ialah assalamualaikum. Tapi orang Arab ni dia assalamualaikum ni yang dibawa oleh Islam. Dia ucap macam-macam, tapi ada perkataan tu alaikassalam, dia tu menjadi kebiasaan.
Maka Nabi kata jangan ucapnya tu. Jangan sebut seperti itu. Kataan alaikassalam ni dia memberi makna kepada orang yang dah tak ada, orang dah mati. Jadi kamu sebut assalamu alayka. Assalamu alayka. Kita ni assalamualaikum, dari segi domain tu ialah tak ada masalah perkataan. Assalamu alayka tu pun boleh. Ka tu memberi makna kepada orang yang seorang. Kum ni untuk ramai. Tapi Islam kalau kita sebut assalamualaikum untuk orang seorang pun tak ada masalah. Kan dua-dua dapat pahala. Ya. Jadi pada dia kata, apakah kamu ni yang dipanggil Rasulullah? Nabi kata, ya, akulah ya Rasulullah. Apabila engkau ditimpa musibah, Nabi tu bagi nasihat. Kalau engkau ditimpa musibah, maka berdoalah kepada Allah. Ya. Allah akan menyingkirkan musibah yang menimpamu. Apabila engkau mengalami kemarau panjang, maka berdoa kepada Allah. Ni dakwah Nabi secara lembut. Orang datang, Nabi tak kata, ya, apabila kamu Islam, kamu kena bersunat. Larilah orang. Apabila kamu Islam, kamu kena solat 5 waktu. Lari orang. Tapi Nabi kata apa? Kalau kamu ditimpa kesusahan, kamu berdoa pada Allah. Minta pada Allah. Kan mudah. Ya? Kalau kamu timbul kemarau panjang, berdoa pada Allah. Maknanya nak tunjuk bahawa bila kita ni susah, mengadu pada Allah. Ya? Nescaya Allah akan hidupkan tumbuhan bagimu. Apabila engkau sesat di jalan ataupun di padang yang padang-padang yang luas, maka berdoalah kepada Allah. Nescaya Allah akan menunjukkan jalan kembali kepadamu. Ini orang nak dengar. Bagi orang yang hatinya baru nak jinak, baru nak dekat dengan Islam, jangan kita bagi tahu menakutkan dia dengan amalan-amalan yang kita dah buat. Kita ni lain. Kita ni dah sebati dengan amalan. Mereka ni, ya, nak puasa pun payah. Kan? Sebab tu bagi orang yang baru Islam, tak diwajibkan dia puasa lagi. Dia kena puasa, tapi tak diwajibkan. Dia boleh puasa, boleh tinggal dulu. Sebab dia baru nak mula mengenal. Ya, itu. Jadi bila dia dah, walaupun puasa tu kekal wajib, tapi apabila dia dah lama, dah biasa, dia boleh qada kemudian. Ya, maknanya dia dibenarkan. Kalau dia berawal ni tak kuat, dia boleh berbuka. Ya, tidak menjadi satu dosa kepada dia. Tapi dia qada. Kita pula kalau saja-saja berbuka tak boleh. Ya, tiba-tiba rasa hari ni tak larat nak puasa, berhenti bulan Ramadan, tak boleh. Ya, berbuka dengan bukan sebab kebenaran syarak, tak boleh. Jadi Badui tadi, Jabir bin Salam tadi kata apa? Kata, kalau begitu bagilah lagi petunjuk pada aku. Apa lagi yang aku nak faham? Maka Nabi pun menjawab, janganlah engkau memaki hamun orang. Jangan engkau remehkan kebajikan yang orang buat. Orang buat benda baik, walaupun kecil, jangan remeh. Ya, alah sedekah RM1 je, kedekut. Jangan. Ya, apa saja kebaikan yang orang buat, walaupun benda kecil, jangan kita ejek. Jangan kita burukkan dia. Ya. Tak boleh. Nabi sebut ni. Jangan remehkan kebajikan yang dibuat oleh orang walaupun kecil. Ketika bercakap dengan sesiapa, dengan saudara mara kamu, dengan kawan-kawan, maniskan muka. Jangan serius. Bercakap dengan orang kena maniskan muka. Kerana ia akan menjadikan itu sebagai kebajikan, dapat pahala. Apabila ada orang mengutuk, ada orang ejek, ada orang burukkan kamu mengenai sesuatu yang memang kamu buat, ya, benda tu kamu buat, dia tahu, dia cerita ke orang, dia burukkan. Maka Nabi kata, janganlah engkau balas seperti mana yang dia buat, kau pula balas apa buruk dia buat, cerita ke orang. Macam tu sekali. Padahal kalau kita tak ada dah, ya, dia dulu, kan? Habis dilondeh kan? Tapi tak. Nabi kata jangan buat. Ya? Sebab apa? Kalau kamu buat macam tu, keburukan itu akan datang balik kepada diri kamu. Jadi Jabir kata, semenjak menerima petunjuk pada Rasulullah SAW, Jabir bin Salam ni tak lagi maki hamun orang. Sama ada kepada orang ataupun binatang pun dia tak maki lagi. Bukan pada manusia je, kepada binatang pun dia tidak lagi mengeluarkan kata-kata sesat. Ya, kisah ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab hadis ni. Kisah. Wallahu a'lam. Takat tu dulu. Isyarat dah bunyi.
Ya, tuan, mohon maaf. Kita berhentilah setakat ya. Kita sambung lagi lah insya-Allah akan datang. Sebagai apa pengetahuan kita ya, panduan kita, apa-apa kisah yang diceritakan ya. Jadikanlah itu sebagai satu pengetahuan dan juga satu benda yang kita boleh tambah baik dalam kehidupan kita ini insya-Allah ya. Mohon maaf mungkin ada salah silap dan sebagainya. Dan juga mungkin ada kata-kata yang kurang menyenangkan ya. Jadi mohon maaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna. Fa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma. Wa sakharna ma'a Daud dan jibala yusahbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya Rabb Sulaiman wa ya Rabb Ibrahim wa ya Rabb Musa wa Isa wa ya Rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akhrijna min zulumatil jahli wan nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.